Okey kelas, hari ini kita akan masuk ke topik melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Terdapat 4 maklumat yang perlu ada pada lakaran, iaitu yang pertama adalah bahan yang digunakan, elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk dan dimensi. Okey, sekarang kita tengok dulu elemen yang pertama, iaitu rupa. Rupa ni merujuk kepada elemen yang berbentuk dua dimensi dan rata. Elemen ni juga merujuk kepada apa-apa ruang yang dikelilingi oleh garisan, nilai dan warna. Rupa dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan merupakan elemen pertama sekali yang dapat menarik mata manusia, macam lebih atraktif. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk ni adalah elemen 3 dimensi yang mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman. Dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan ni, bentuk ni biasanya ditetapkan mengikut konsep yang dikehendaki. Macam kalau kamu beli pizza, kotaknya berbentuk segi empat tapi dalamnya berbentuk bulat. Untuk garisan ni merujuk kepada elemen yang dinyatakan melalui pergerakan titik dalam sesuatu ruang. Garisan ni berkemungkinan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, iaitu 2D atau 3D, sama ada jelas atau abstrak. Contohnya, elemen garisan yang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan akan memberi impak yang lebih menarik kepada makanan dan pembungkusan tersebut. Contoh macam kamu tengok makanan. Kalau kamu tengok kek lapis macam tu, ia dapat menarik minat kamu untuk makan, kan? Okay, sekarang kita tengok warna. Warna ni merujuk kepada elemen yang terdiri daripada 2 sifat atau ciri, iaitu hue dan emosi. Hue merujuk kepada jenis warna, manakala emosi pula merujuk kepada warna yang terang atau gelap atau boleh berubah. Selain itu, ia dapat merujuk kepada kualiti kecerahan dan ketulenan yang boleh mempengaruhi emosi. Kalau kamu dapat tengok, kalau biasa perasanlah kan, reka bentuk makanan dan pembungkusan untuk kanak-kanak, ia perlu dipelbagaikan warna untuk menarik perhatian. Contoh macam gula-gula. Kamu pernah tengok kan gula-gula yang mempunyai pelbagai warna supaya dapat menarik perhatian pembeli seperti kanak-kanak. Nilai pula merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna. Contohnya macam dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan, tona warna dapat memberikan nilai yang lebih menonjol. Tekstur, elemen tekstur ni merujuk kepada struktur dan keadaan permukaan yang boleh dirasai melalui perasaan atau sentuhan seperti licin, kasar dan sebagainya. Setiap tekstur dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan memberi persepsi pandangan yang berbeza. Macam permukaan kek, ia licin. Kalau permukaan buah. Kalau permukaan kuih bom, kamu pernah tengok kuih bom, permukaan dia mempunyai tekstur kasar. Untuk ruang ialah kawasan kosong di sekeliling objek, jarak atau rongga dalam suatu objek. Elemen ruang ni digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan untuk menampakkan bentuk yang lebih menarik. Macam contoh donat. Kan ada bentuk ada ruang di tengah-tengah donat tu. Itu merupakan elemen ruang yang diaplikasikan dalam reka bentuk makanan. Okey, elemen yang terakhir adalah saiz. Saiz ni merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz reka bentuk makanan dan pembungkusannya menjadi antara faktor penting kepada pelanggan dalam membuat pilihan. Contoh macam kek, ada seloyang dan ada slice. Sekarang kita lihat
Prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk ni ada 10, iaitu kontras, keseimbangan, pengulangan, harmoni, keringkasan, kesatuan, pergerakan, kepelbagaian, penekanan dan pembahagian. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu kontras. Kontras ni merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan bagi memberikan impak yang lebih jelas kepada objek. Kontras berfungsi untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Kontras ni juga boleh dicapai melalui penggunaan teks, warna dan kedudukan elemen. Contoh kamu boleh lihat pada pembungkusan Maggi. Terdapat warna kontras dalam pembungkusan. Contohnya warna merah dengan warna kuning. Kalau kamu perasan, teks Maggi pada pembungkusan Maggi berwarna apa? Yang kedua adalah pengulangan. Pengulangan ni merujuk kepada tumpuan pergerakan yang dihasilkan melalui perletakan sesuatu elemen yang berulang-ulang. Pengulangan ni bermaksud menggunakan elemen yang sama dan serupa secara berulang-ulang dalam reka bentuk makanan, sama ada dalam saiz yang serupa atau berbeza. Contoh macam dekat pembungkusan tu mempunyai elemen pengulangan berbentuk zigzag. Keringkasan. Keringkasan ni untuk menapis mana-mana elemen yang tidak diperlukan dan hanya mengekalkan elemen yang penting sahaja. Prinsip keringkasan akan menonjolkan lagi reka bentuk makanan dan pembungkusan. Contoh kamu boleh lihat pada gambar di atas, iaitu pembungkusan untuk McDonald. Dia tak perlu letak panjang-panjang dekat situ. Kentang McDonald. Cukup letak M sahaja untuk menunjukkan itu adalah pembungkusan dari McDonald. Pergerakan. Pergerakan merujuk kepada tindakan aliran yang akan memimpin pandangan mata dan perasaan terhadap sesuatu. Contoh macam pembungkusan yang menggunakan corak zebra. Prinsip yang kelima merupakan penekanan. Penekanan ni merujuk kepada penumpunan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dicadangkan. Contoh macam tin. Gambar di luar menunjukkan apa yang ada di dalam tin tersebut. Kamu tak dapat tengok kan dekat dalam tin tu ada apa, tapi melalui gambar di luar dapat mengetahui apa isi dalam tin tersebut. Contoh macam tin di atas ni adalah pineapple. Melalui pineapple dekat luar tu saja kamu dah tahu dekat dalam tu ada pineapple. Ini dimaksudkan dengan prinsip penekanan. Okey, keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan satu konsep fizik yang menekankan kesamaan berat, tarikan dan tumpuan pada satu objek berbentuk simetri. Contohnya, susunan hiasan perlu seimbang sewaktu membuat reka bentuk makanan dan pembungkusan. Harmoni. Harmoni, sesuatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif. Prinsip harmoni dalam reka bentuk makanan memberi ketenangan dan kegembiraan kepada individu. Kesatuan pula, untuk prinsip kesatuan, ia merupakan penggabungan elemen dalam bentuk, imej, konsep atau idea yang sempurna. Prinsip kesatuan yang diterapkan menjadi sesuatu reka bentuk makanan dan pembungkusan tu lebih menarik. Untuk kepelbagaian pula, ia menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti dan idea yang berbeza dalam satu reka bentuk. Contoh macam reka bentuk untuk jus watermelon. Jadi pembungkusannya mereka menggunakan warna tembikai. Kalau untuk pembungkusan air orange,
mereka akan menggunakan warna buah oren, iaitu orange dan hijau. Prinsip yang terakhir adalah pembahagian. Pembahagian merujuk kepada hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran seperti saiz, nombor, jumlah dan tahap. Contoh yang kamu boleh tengok adalah pada pizza. Ini merupakan lakaran serta justifikasi bagi reka bentuk makanan.